Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dah lewat malam dah sebenarnya waktu saya record video ni. Jadi mungkin waktu anda tengok ni siang lagi lah. Tapi sekarang ni malam. Jadi selamat malam diucapkan kepada yang menonton ni pada waktu malam, atau selamat pagi kalau tengok time pagi, tengok waktu pagi. Okey, jadi sebelum saya teruskan, biar saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Azmi daripada MyKasa. Kepakaran kami adalah membantu pemilik rumah sewa yang tak lena tidur malam, stres dengan kerugian kerana tak pandai dan tak ada masa untuk menjaga penyewa mereka dan rumah sewa mereka. Tak boleh nak uruskan rumah sewa mereka. Dengan kami membantu mereka menguruskan segalanya daripada A ke Z, supaya mereka perlu goyang kaki je tunggu duit masuk, duit sewa masuk. Itu yang servis yang kami tawarkan kepada pemilik rumah sewa. So, okey, jadi hari ini kita nak bercakap mengenai berita hangat yang baru keluar petang tadi. Petang tadilah, mungkin ataupun semalam jika anda menonton ni pada kemudian hari. So, berita tu adalah mengenai kadar faedah ataupun OPR yang diumumkan oleh Bank Negara, iaitu Bank Negara mengumumkan penurunan sebanyak 50 BPS pada kadar faedah. So mungkin pada yang tak biasa, mungkin bunyi dia macam biasa je kan, apa yang shock sangat kan 50 BPS ni. Ya, apa yang special sangat. So sebenarnya kadar faedah 50 BPS ni sebenarnya adalah level yang terendah sejak tahun 2008. So apa signifikasi 50 BPS ni? Kadar faedah ni sebenarnya signifikasi dia sangat besar, sebab dia melibatkan pasti melibatkan anda, sebab anda mesti ada pernah pinjam loan daripada bank kan. Jadi dia pasti secara directly ataupun indirectly ia akan impact pada anda juga. So ceritanya macam ni. Pada awal tahun ni ekonomi kita pun memang dah mula menunjukkan agak slow down kan. Jadi Bank Negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengekang keadaan ekonomi kita supaya lebih mantap. Jadi mereka mula menurunkan kadar faedah pada 25 bips, dan kemudian pada Mac lagi 25 bips, dan lepas tu kan kita hadapi pada Mac ke hujung Mac kita hadapi situasi lockdown, itu PKP ataupun MCO, dan semua terpaksa duduk rumah kan. Dan kita dengar daripada Perdana Menteri kita dan daripada kerajaan bagaimana setiap hari kita kerugian 2.4 bilion ke apa, 2 bilion lebih lah setiap hari, di mana negara kita tutup disebabkan PKP kan. Jadi berbagai package dikeluarkan untuk merangsang ekonomi, untuk membantu rakyat dan juga SME dan syarikat-syarikat untuk supaya survive dan tidak berlaku tidak berlaku kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi disebabkan faktor tu yang memang kita dah nampak bahawa ekonomi kita akan merudum. Jadi hari ini Bank Negara telah mengumumkan pemotongan sebanyak 50 bips pada kadar OPR, kadar faedah, overnight policy rate, yang mana selepas pemotongan ni kadar faedah sekarang adalah 2%, kadar OPR adalah 2%. Jadi kalau kita tengok daripada awal tahun sehinggalah sekarang, Bank Negara telah memotong sebanyak 100 bips, ataupun kalau dari segi bahasa mudahnya, sebanyak 1% daripada interest rate telah dipotong oleh Bank Negara. So banyak ke 1% ni? 1% je kan, macam tak banyak kan? Oi, banyak. Kalau daripada segi loan sebenarnya banyak. So okey, so kenapa Bank Negara buat ni? Bank Negara buat ni sebab apa? Sebab ia sebenarnya bila Bank Negara mengambil langkah ni, ia juga menunjukkan kebimbangan kerajaan dan juga pihak Bank Negara tentang keadaan ekonomi kita yang terjejas teruk, dan langkah ni adalah dibuat untuk merangsang ekonomi supaya kita tidak lebih lagi terjerumus lah. Jadi bila terdapat pemotongan dari segi kadar faedah, ia sebenarnya tujuannya adalah untuk menggalakkan perbelanjaan. So macam mana benda ni dipakai? Macam mana? Jadi saya nak terangkan hari ni mungkin dengan bahasa yang lebih mudah. Apa benda 100 bips ni dan bagaimana ia terpakai untuk kita.
So kenapa, pertama kali kita nak kena faham kenapa bank negara uh, bila apa akan terjadi bila bank negara potong kadar faedah. So kadar faedah ni adalah salah satu instrumen ekonomi yang selalu digunakan oleh pihak bank untuk sebagai cara untuk mengawal ekonomi. Jadi kalau kita tengok kadar faedah ni, dia kalau kita tengok dalam persekitaran kita kan, setiap orang dia akan ada loan. Loan tu loan rumah, dia akan mungkin ambil personal loan, dia akan mungkin ambil car loan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh lari daripada pinjaman daripada bank. Dan kemudian kita pun ada simpanan kan. Kita ada simpan, kalau ada duit lebih kita simpan dalam fixed deposit. Kita simpan kalau Bumi Putra mungkin kita lebih minat untuk simpan dalam ASB. Kemudian macam duit-duit lebihan tu mungkin kita simpan dalam savings kita kan. Kita duit mungkin kita tak bawa keluar kan. Adalah sikit kan, ciput kan savings, tapi ada juga savings account yang mungkin interest dia agak tinggi sikit berbanding akaun biasa. Jadi maksudnya apa-apa yang duit kita simpan, kita kan dapat keuntungan kan, sama ada dividen, keuntungan atau kaedah faedah, depending whether Islamik atau non-Islamik. Tapi maksudnya terdapat pulangan bila kita simpan duit. Pada masa yang sama, bila kita pinjam loan, kita pun macam contohnya kita ambil loan tu, mestilah bank chargekan kadar faedah ataupun kadar keuntungan. Kalau Islamic loan, kadar keuntungan yang dikenakan atas loan tu, yang mana bank ambil lah sebagai upah dia, memberikan loan pada kita. Jadi dua instrumen ni, satu yang mana kita bayar bila kita pinjam duit, dan satu lagi yang mana kita dapat bila kita save duit. Jadi bank negara menggunakan instrumen kadar faedah ini untuk influence, untuk mempengaruhi bagaimana rakyat bertindak, bagaimana manusia berfikir. Dan ia secara langsung ia akan mempengaruhi ekonomi kita. Okey. So macam contohnya, jadi bila kadar faedah diturunkan, dia sebenarnya ia adalah untuk menggalakkan perbelanjaan. So dia indirectly memberitahu kita, dia nak menyebabkan supaya rakyat kurang menyimpan, ataupun mungkin keinginan untuk menyimpan tu berkurang. Jadi duit tu akan digunakan lebih kepada untuk berbelanja. Sebab kalau simpan pun return sikit je kan. Jadi itu kalau yang biasa-biasa punya lah, savings biasa kan. Jadi tendensi untuk berbelanja tu lebih tinggi. Dan bila kadar faedah rendah, jadi macam untuk loan yang kita pinjam, jadi kos kita meminjam loan tu akan menjadi lebih murah. So maksudnya kalau macam dari segi pinjaman loan, bila mana kita meminjam, contoh kalau kita ada housing loan, dan housing loan adalah daily rest. Kalau di Malaysia ni kebanyakannya adalah daily rest, melainkan ada segelintir yang mana dia fixed rate. So kalau kebanyakannya adalah daily rest, mana dia punya rate dia adalah berubah-ubah setiap hari. Jadi bergantung kepada OPR ni yang ditentukan oleh bank negara. Jadi bila OPR turun, interest rate rendah, jadi apa yang jadi ialah pembayaran anda pada bank sebenarnya akan berturun. Bank akan adjust accordingly. So macam kalau kita tengok yang apa berlaku ni, dia dah potong lagi 50 bits. Kalau kita tengok daripada awal tahun sampailah sekarang, 100 bits, 1%. So kalau contohnya interest rate anda untuk bank loan yang anda ambil daripada bank, untuk loan yang anda ambil untuk beli rumah, contohnya mungkin adalah total interest rate lepas campur BR, tolak campur berapa keuntungan dia kan. Mungkin katakan let's say 4.75% ataupun mungkin 5%. Bila dengan adjustment 1 bip ni, 100 bip ni, iaitu 1%, maksudnya interest anda berkurang sebanyak 1%. Dan ini memang secara langsung akan efek berapa pembayaran anda kepada bank. So kalau contoh, saya ambil contoh pengiraan, kalau untuk loan yang dulu anda ambil, contohnya anda ada beli rumah, loan tu anda ambil sebanyak RM500,000. So RM500,000 pada awal tahun, katakan let's say untuk 30 loan 30 tahun lah, kebanyakan orang ambil maksimum kan. So bila awal tahun ni, sebelum Januari tu, sebelum dia start potong tu, mungkin anda membayar sebanyak RM2,600 sebulan. Tapi sekarang ni, lepas Januari, Mac dan sekarang Mei, lepas potong sebanyak 100 bips, loan anda setiap bulan menjadi RM2,300. So dia adalah penjimatan sebanyak RM300 sebulan. So ia adalah satu amount yang sangat signifikan. Maksud kalau kita translate kepada percentage, lebih kurang 15% daripada installment anda
anda dapat jimat. So bila rakyat jimat dari segi loan ni, jadi of course duit tu boleh digunakan untuk benda lain lah. Kalau seloknya ialah untuk melabur kan. Tapi sebenarnya dia punya tujuan dia ialah untuk supaya kita berbelanja. Kita guna duit tu, bolehlah kita belanja untuk benda lain. Jadi dengan keadaan ekonomi agak kurang menentu ni, sebenarnya kerajaan nak galakkan supaya rakyat berbelanja, supaya boleh spur ekonomi, supaya bisnes boleh berjalan balik. So bila bisnes berjalan, maka cukai boleh dikutip, orang ada pekerjaan dan sebagainya. Jadi hasilnya akan berputar balik. Jadi semua akan menjadi lebih makmur. Jadi penjimatan RM300 untuk setiap loan anda. Kalau loan anda sebanyak RM500,000 sebulan, dan RM500,000 tu adalah kiranya harga rumah yang purata lah, buat kalau di Klang Valley ni, di kawasan Lembah Kelang ni, RM500,000 tu lebih kurang average price untuk house loan sekarang ni. So setiap orang insyaAllah dapat jimat RM300 untuk setiap family. So amount yang sangat signifikan lah. Okay, so dengan penjimatan ni, apa maksudnya pada anda? How does it help you? So benda ni adalah peluang keemasan sebenarnya kalau anda nak melabur dalam hartanah. Sebab sekarang ni dengan kadar interest yang rendah, kalau anda anda membuat pembelian rumah, secara automatiknya keupayaan anda untuk dapat kelulusan loan adalah lebih tinggi. Sebab apa? Sebab anda punya jadi contohnya macam mana bank kira untuk kita bank approve kan loan kan. Jadi contohnya bila bank tengok untuk loan RM500,000, katakan contohnya anda beli rumah RM500,000. Kalau dulu bank akan tengok RM500,000 ni bayarnya installment ni sebulan RM2,600. Jadi RM2,600 ni berbanding dengan gaji anda. Contohnya kalau gaji adalah let's say RM5,000 contohnya. So dia akan ambil percentage tu, dan dia akan compare dengan dia punya bank punya, setiap bank ada dia punya ruling. Mungkin tak boleh lebih daripada 70% ataupun tak boleh lebih daripada 75%. Ni yang dipanggil debt service ratio lah. Tapi yang benda ni technicality lah. Tapi maksudnya installment tu adalah tinggi berbanding dengan income anda. Tapi sekarang ni disebabkan rate adalah lebih rendah, maka bila di compare tu, maka anda installment tu jatuh ke 2003. Jadi kelaikan anda adalah lebih tinggi. Anda sama ada boleh ambil loan lagi tinggi, ataupun anda punya kelaikan untuk loan tu chances untuk lepas tu adalah lebih tinggi. So dia sebenarnya memudahkan anda untuk mendapatkan loan juga. Alright. Dan bukan saja setakat hartanah lah, dari segi pemakaian untuk gauge anda punya keupayaan, ability untuk apply loan ni, dia terpakai pada semua loan lah, termasuklah dengan car loan dan personal loan dan sebagainya. Tapi okey, satu benda saya nak ingatkan lah, untuk penjimatan yang RM300 ni saya cakap ni, ini hanya terpakai untuk loan macam hartanah, loan rumah. Sebab apa? Loan rumah ni ada punya interest dia adalah berubah-ubah. Dia mengikut kadar yang ditetapkan oleh bank negara. Tapi macam loan kereta. Loan kereta ni ada isu kan baru-baru ni kan. Isu sebab ada isu moratorium yang dikatakan salah faham ke, tak tahulah, U-turn ke kan. Tak apa, itu isu yang lain. Tapi maksudnya kalau untuk loan kereta ataupun untuk personal loan, dia adalah loan yang fixed financing. So sepatutnya tidak ada sebarang penjimatan lah. Sebab loan tu awal-awal dulu dia ikut interest yang mula-mula anda apply dulu. So kalau anda apply dulu, dia interest dia adalah 4%, jadi 4% lah. Tak kira lah loan interest naik ke atau turun, dia akan tetap remesin. Tapi mungkin sekarang sebab interest makin rendah, kalau anda beli kereta, mungkin anda akan dapat interest rate yang lebih rendah berbanding dengan beli kereta interest rate dulu. Jadi ia pun adalah peluang supaya dia menggalakkan anda untuk membuat pembelian aset, sama ada rumah ataupun kereta. Alright. So itu adalah poin saya yang pertama, iaitu bagaimana kita sebagai rakyat sebenarnya benefit daripada penurunan 100 bips dari segi OPR rate ni. Alright. Okay. So tapi bila benda ni berlaku kan, mesti ada akibat kan. Mesti takkanlah semuanya best kan. Kalau semuanya best, kenapa bank negara tak buat ni tiap-tiap hari kan? Kenapa bila ekonomi merudum macam baru nak buat macam ni kan? So sebenarnya bila dia tindakan dia menurunkan interest ni, dia ialah untuk untuk menaikkan kadar inflasi, untuk menggalakkan orang untuk
membeli. Jadi bila macam contohnya bila keadaan di mana inflasi terlalu tinggi, di mana harga barang terlalu tinggi pula, dia akan terbaliklah, di mana dia akan menaikkan semula kadar faedah ni supaya untuk menggalakkan orang untuk untuk tidak menggalakkan orang mengurangkan untuk menggalakkan orang untuk lebih menyimpan. So dia akan reversekan, terbalikkan bila perlulah. Tapi buat masa sekarang ni dia nak support ekonomi, jadi dia akan rendah. Dan ada orang-orang kata mungkin boleh jadi turun lagi 25 bips lagi, tak tahu. Kita pun tunggu je menjelang akhir tahun nanti. So tapi buat masa sekarang 100 bips, iaitu 1%. So okey, apa akibat ni pada kita? Apa akibat pada rakyat sebenarnya? Apa akibat tindakan ni pada kita? So kalau kita tengok dari segi simpanan, sebenarnya interest rate kadar faedah ni of course dia akan mempengaruhi berapa dividen yang kita akan dapat daripada simpanan kita kan. Dividen atau interest yang kita akan dapat daripada simpanan kita. So kalau contohnya macam tahun lepas untuk ASB pun dah 5.5% kan. So tak tahulah tahun 2020 ni macam mana kan, berapa rendah dia kan. So ataupun mungkin simpanan-simpanan lain, contohnya macam FD, fixed deposit. So FD ni, fixed deposit ni, dia adalah simpanan tetap yang mana dia punya rate dia memang sejajar dengan OPR ni. Jadi kalau bila OPR turun, sebab dia nak menggalakkan orang untuk jadi macam cost untuk borrowing pun menjadi lebih murah. Jadi kebolehan bank untuk membayar kadar faedah untuk simpanan pun akan menurun. Jadi FD rate akan turun sebab OPR turun. Kemudian macam savings account kita pun makin menurun, makin rendah. Dah lah rendah kalau rate dalam untuk savings account kan, makin lah rendah. So macam jadi macam rugilah pula nak simpan duit dalam tu kan, macam tak waloi kan. Baik duit tu bukanlah saya kata berbelanja, tapi maksudnya duit tu baiklah guna untuk disimpan dalam instrumen yang lebih bagus. Contohnya macam unit trust ke, macam hartanah ke, ataupun emas. So okey, so selain daripada simpanan yang rate simpanan yang akan turun, kadar dia disebabkan bila kadar faedah diturunkan, kita nilai ringgit kita pun akan semakin lama makin menyusut. So tapi tidak boleh dielakkan lah, sebab bila bank negara buat ni, of course dia akan fikir masak-masak. Kita percaya dia orang kan pakai ekonomi, jadi mesti dia orang tahu. So nilai ringgit kita akan menyusut. Tapi bila dalam keadaan sekarang ni, kalau kita tengok satu dunia semua potong rate, mana ada orang naikkan rate? Dengan US pun semua potong rate juga. Jadi mungkin sebab semua potong rate kan, jadi dia punya efek pun offset. So mungkinlah tak adalah teruk sangat ringgit turun. Tapi ialah kesan dia sepatutnya akan menyebabkan ringgit semakin menyusut lah, nilai ringgit menyusut berbanding mata wang asing. So ialah kalau mungkin dalam negara ni tak terasa sangat, tapi kalau kita kalau kita travel overseas, kita akan rasalah ringgit semakin lama makin rendah kan. Okey. Okey, dari segi simpanan, macam benda lain, macam contohnya macam emas. Harga emas memang akan mencarat naik. Sebab apa? Ringgit makin lama makin rendah. So bila simpanan, bila kadar simpanan dalam bank FD makin rendah, dia akan menyebabkan orang mencari peluang-peluang investment yang lain. Dan emas adalah salah satu favorite lah. So saya jangkakan harga emas akan semakin naik disebabkan oleh ni. Dan satu lagi saya nak touch mengenai dari segi hartanah, iaitu property. Sebenarnya mungkin ni agak macam kontroversi. Kalau kita tengok sekarang ni pun, ialah kita jangka property price akan turun. Ini jangka kita. Sebab apa? Sebab ekonomi merudum, orang tak ada duit nak beli property, atau mungkin orang akan terdesak, jadi dia akan let go property dia kan dengan harga yang lebih murah. Jadi kita jangka harga property menurun. Tapi on the contrary, bila interest makin rendah, okey, dia akan menyebabkan orang akan parking duit ke dalam hartanah. Sebab hartanah dia akan sentiasa naik mengikut kadar inflasi. So ia adalah, it's a long term investment lah. Itu so return dia memang antara investment yang terbaik sekali. Jadi mungkin result dia sebenarnya on the flip side. Kita ingat mungkin hartanah akan turun, tapi mungkin disebabkan efek ni, mungkin sebenarnya dia akan naik. Mungkin dia akan menyebabkan dia slowly akan naik balik. Kita tak tahu. So ini adalah satu jangkaan. Dan antara macam cibu saya yang saya ikut, contoh macam Faizul Rizwan hari tu ada dalam seminar dia pun, dia ada sebut kesan ni, mana dia menjangkakan sebenarnya pasaran hartanah akan naik semula, bukannya merudum, tapi akan naik. So mungkin
mungkin akan merudum, tapi at the same time akan menaik. Jadi mungkin efek dia akan offset. So mungkin dia akan mendata. So jadi dia tak jadi crash macam kita expect. So semua orang dah expect market akan crash. Jadi semua keluar takut nak beli. Tapi sebenarnya orang mana-mana investor yang lain yang nampak peluang ni, dia akan beli. Sebab apa? Kos nak pinjam duit pun senang, mungkin nak perholding pun lagi senang. Harga tanah pun mungkin yang terdesak tu boleh negotiate lagi. Jadi dia punya efek dia sebenarnya, instead of hartanah turun, dia akan mula naik balik ataupun dia mungkin flat. Dan bila ekonomi mula recover, dia akan shoot up terus. Itu efek dia. So itu mungkin kesan yang akan berlaku pada hartanah kita. Bukannya instead of merudum, mungkin dia akan flat dan kemudian dia akan naik. So adalah sesuatu yang positif depending on how you look at it. So nasihat saya, kalau misalnya anda memiliki capacity untuk membeli, dan anda memang ada terfikir nak melabur dalam hartanah, gunakan peluang ni, especially for the next 6 months ni. Gunalah peluang ni untuk belajar dan bersedia untuk membeli hartanah. Sebab this is probably the best time lah. This is probably the best time. Kalau kita tengok dengan sejarah yang lampau kan, lepas krisis ekonomi, harga tanah akan naik. So mungkin disebabkan oleh langkah-langkah ni lah, yang mana kerajaan akan pump duit dan effort untuk menstabilkan ekonomi, dan beneficiary dia juga adalah hartanah. Mungkin dia turun sikit, lepas tu dia akan naik balik. So itu adalah jangkaan saya. So tapi of course lah, yang tu nobody knows kan at the moment. So itu adalah cuma jangkaan yang kita tengok melalui trend yang lepas lah. Okay. So itulah yang jadi itu yang akibat yang saya cover. Ada 5 akibat disebabkan interest rate turun ni. Tapi juga adalah benefit kepada kita yang macam saya cover tadi. So harap perkongsian ni adalah sesuatu yang berguna. Jika anda belum subscribe page kami, nak urus sewa, tolonglah like. Bagilah like sikit kan, bagilah love sikit kan. Mungkin bagi tahu kawan-kawan mengenai page ni. So sebab kita akan kongsikan ilmu-ilmu ataupun tips-tips yang berguna dalam ni. Harap boleh membantu anda, sebab kami pun investor. Kami pun bantu banyak klien kami untuk menguruskan rumah sewa mereka, untuk menguruskan hartanah mereka. Jadi memang kita nak menggalakkan sama-sama kita belajar untuk bagaimana untuk mendapatkan pulangan hartanah yang lebih baik, dan bagaimana kita boleh menguruskan hartanah dengan lebih baik. So sekian saja untuk hari ini. Selamat berpuasa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.